اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mulakan tuan-tuan imam dan tuan-tuan Bilal, seterusnya yang dihormati tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, para ustaz dan ustazah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, para muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, dengan izin dan perkenannya, di samping taufik dan hidayah yang memang sentiasa kita pohon dan harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada malam yang bahagia ini dapat kita bertemu dan bersama-sama untuk mendengar lagi akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Quran yang mulia. Dan pada menafsirkan Al-Quran ini atas manhaj yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dari kitab tafsirnya Al-Azim ini, maka tentu kita akan mendengar pula hadis-hadis, sabda-sabda junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan menjelaskannya. Maka itulah yang telah dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk yang dibawa oleh junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita harapkan, yang kita inginkan, agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu akal dan pintu hati kita untuk dapat lagi memahami akan apa yang mahu ditunjukkan melalui wahyu yang telah Allah turunkan atas junjungan mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. InsyaAllah kita akan membaca beberapa ayat lagi dari surah Maryam, yang insyaAllah ini kita akan nyambung dari ayat yang ke-66. Surah Maryam ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Dan berkatalah manusia, maka apabila aku telah dimatikan, adakah aku akan dibangkitkan hidup semula? Wa yaqulul insan, yukhbirullahu ta'ala, Allah mengkhabarkan melalui ayat ini anil insan, tentang yakni sebahagian daripada manusia, sebahagian daripada sikap manusia, annahu yata'ajjabu wa yastab'adu, yang mereka seolah-olah merasa pelik, merasa tak boleh diterima di akal, i'adatahu ba'da mautihi, yang bagaimana mereka sesudah daripada mati akan dihidupkan kembali. Jadi ini tentu menunjukkan kepada kita satu persoalan iman, yang sebaliknya kita orang beriman telah pun dikhabarkan oleh Allah dan telah pun disampaikan oleh junjungan mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betapa hidup kita di dunia ini hanyalah satu fasa kehidupan yang ada sebelumnya dan ada pula kemudian selepas daripadanya. Kita dulu tiada dan telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpang hidup di dunianya ini, dan kemudian kita akan ditiadakan semula, yakni dengan kematian, dan kita diberitahu selepas daripada itu kita akan dihidupkan kembali oleh Allah dengan hidup yang sebenarnya, hidup yang tidak ada lagi penghujungnya untuk selama-lamanya. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu kufurkan Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, sedangkan dulu kamu mati, yakni kamu tiada,
maka Allah itulah yang telah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, dan kemudian dia akan mematikan kamu. Summa yuhyikum, dan dia akan menghidupkan lagi kamu. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya Allah yang menghidup, yang mematikan, yang menentukan segala-galanya itulah turja'un, kamu tetap akan dikembalikan, yakni kepadanya. Jadi persoalan iman terhadap hidup sesudah mati, kebangkitan selepas daripada mati, ataupun kehidupan akhirat ini, tuan-tuan sekalian, ini yang insya-Allah akan mengingatkan kita supaya sentiasa berusaha lagi memanfaatkan ruang waktu dan kesempatan yang masih ada, yang sebenarnya sedikit sahaja, yang sebenarnya hanya sementara, yang kita pun tak tahu sampai bila akhir dan penghujungnya, supaya kita sentiasa dalam keadaan sedar dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga iman, untuk berusaha lagi menyempurnakan ibadah yang sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah menyebut satu perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ali berkata, sesungguhnya dunia ini sedang berangkat pergi. Dunia ini sedang berangkat pergi, maknanya dia akan menjadi semakin jauh, semakin meninggalkan kita ini. Sedangkan akhirat telah berangkat datang. Dunia makin lama makin meninggalkan kita, dan akhirat semakin lama semakin mendekati manusia. Maka jadikanlah dirimu, kata Ali, sebagai anak akhirat, bukan anak dunia. Jangan kamu terpaku pada dunia, terpesona dengan apa yang ada padanya, lalu kamu lupa kepada akhirat. Kamu menjadi anak dunia, kamu menjadi hamba dunia, kamu hidup hanya untuk dunia. Tidak, kamu harus menjadi anak kepada akhirat, bukan anak kepada dunia. Hari ini di dunia kamu beramal belum dihisab, sedangkan nanti di hari akhirat yang ada hanyalah hisab. Dalam keadaan kamu tidak mungkin dapat diberikan peluang untuk beramal lagi. Jadi ini tuan-tuan sekalian, kita sentiasa sedarlah betapa baki umur kita ni makin lama makin pendek, makin singkat. Di sana ada kehidupan yang selepas daripada mati sebagai darul jaza, sebagai negara pembalasan. Dan pembalasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan atas apa yang sempat manusia lakukan dan apa yang mereka tunjukkan semasa peluang Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka di dunia ini. Lalu ada sebahagian manusia yang merasa pelik. Ini dalam firman Allah yang lain, Allah kata, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Kalaulah kamu merasa pelik, maka sebenarnya yang pelik itu ialah perkataan mereka. Mereka pelik, bolehkah kami hidup semula? Seolah-olah sepelik. Sebenarnya perkataan mereka itulah yang pelik. Aiza kunna turaban, ketika mereka berkata, apakah sewaktu kami telah menjadi tanah, maknanya tubuh badan, daging tulang kami telah hancur reput. Inna lafi khalqin jadid, adakah kami akan dihidupkan kembali dengan satu kejadian yang baru? Dalam surah Yasin, tuan-tuan sekalian, Allah ingatkan kita, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan, tidakkah manusia melihat yakni berfikir, tidakkah manusia melihat dan berfikir, anna khalaqnahu min nutfah, bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan dan menjadikan mereka daripada setitis air mani sahaja. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba sekarang ini bila Allah dah jadikan mereka, rupa bentuk mereka sebagai manusia, mendapat nikmat dan itu yang ditambah pada setiap masa, tiba-tiba mereka khasimun mubin, menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Jadi sebab itu agama kita ni, tuan-tuan sekalian, memang memberi ruang kepada akal, tetapi akal itu bukan segala-galanya, bukan akal yang menentukan hukum, sama ada pada kehidupan kita di dunia ni ataupun yang selepas daripadanya. Pada kita, iman ini ialah menerima, iman ialah membenarkan, menerima apa sahaja yang datang daripada Allah yang kita angkat sebagai Tuhan, menerima dan membenarkan apa sahaja yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin sebagai pemimpin yang menyelamatkan manusia, yang dapat kita harapkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Ini manusia yang tak boleh nak beriman, tak boleh nak percaya, kerana mereka tentunya hanya bersandarkan kepada akal fikiran semata-mata. Ini bukan soal ini saja, tuan-tuan, banyak soal-soal lain yang cerita iman ni memang akal kita tak boleh nak terima.
tak boleh sampai akal untuk mengetahuinya, untuk mempercayainya. Betul ke tak ada duit pun boleh hidup bahagia? Contohnya lah kita kata, lalu kita sandarkan bahagia tak bahagia kita tu hanya pada benda, hanya pada duit, hanya pada harta, hanya pada dunia saja. Betul ke orang yang kalau hidup memperjuangkan agama, maka hidupnya akan sentiasa diurus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul ke kalau dengan membanyakkan istighfar saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi rezeki kepada kita? Ini semua adalah soal iman. Jangan tanya akal. Akal tak akan dapat memberikan jawapannya, malah akal akan menolaknya, tuan-tuan sekalian. Sedangkan seolah-olah mereka rasa pelik. Allah kata tadi, banyak benda-benda pelik yang lain yang mereka tak cuba pula memikirkannya. Mereka tak merasa pelik ke yang tadi Allah kata, yang dulu mereka itu hanya setitis air mani yang sangat hina, yang sangat lemah, tiba-tiba sekarang ni menjadi manusia yang bergerak bebas, begitu melakukan apa saja di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidakkah mereka merasa pelik? Yang ini kekuasaan Allah, bukankah ini kuasa Allah? Kamu nak pelik soal ini, kenapa kamu tak pelik persoalkan tentang soal-soal yang lain pula? Mereka tak pelik ke melihat as-sama' bi ghairi amadin tarawnaha, melihat bagaimana Allah meninggikan langit tanpa sebarang tiang yang dapat menahannya? Mereka tak rasa pelik ke tuan-tuan sekalian melihat di sana ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada planet yang berbilion-bilion jumlahnya, yang mereka itu mempunyai sistem-sistem yang teratur dan tersendiri, yang tak berlaga antara satu sama lain, yang ada padanya fi kullum fi falaki yasbahun, yang mereka itu berenang-renang, yakni bergerak dan beredar dalam orbit-orbit mereka yang tersendiri. Mereka tak rasa pelik ke? Mereka tak memikirkan yang itu pula. Allahu akbar. Jadi apa yang mereka rasa pelik kalau semuanya itu mereka sandarkan kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa itu. Lalu mereka mempertikaikan kehidupan sesudah daripada mati. Mereka menyangka bahawa kehidupan mereka hanya setakat batas di dunia sahaja, yang mereka kemudiannya habis begitu sahaja. Kalau begitu sahaja tuan-tuan sekalian, kalau mereka hidup untuk menikmati apa yang Allah sediakan, apa yang ada daripada makhluk-makhluk di sekitar mereka, hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk bekerja, hanya untuk beranak pinak, berseronok-seronok, begitu sahaja tuan-tuan sekalian, maka tak perlu Allah mengutuskan para nabi dan para rasul yang ramai. Tidak perlu Allah nak menurunkan akan wahyu dan ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini. Tetapi para nabi dan para rasul itulah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita baca inilah yang menjadi peringatan agar manusia bukan saja mencatur kehidupannya di dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk mereka bercocok tanam, berusaha, bekerja, melakukan apa saja yang kemudian hasilnya hanya akan mereka tuai. Bukan di sini, mereka akan hanya menuai hasilnya, iaitu di negara akhirat sahaja. La saufa ukhraju hayya, adakah apabila aku mati maka aku akan dibangkitkan, ukhraju akan dibangkitkan aku, hayya yakni dalam keadaan hidup semula. Ini dalam ayat tadi Allah kata wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Allah membuat perumpamaan sedangkan mereka melupakan kejadian mereka sendiri. Mereka berkata may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang ini dalam keadaan dia telah hancur reput. Qul, Allah kata wahai Muhammad, katakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, ini orang kafir ni yang mempersenda-sendakan Nabi, membawa tulang yang rapuh ditaburkan di hadapan Nabi. Siapa yang boleh menghidupkan tulang belulang yang telah hancur begini? Qul, Allah kata, katakan kepadanya, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, akan menghidupkannya oleh yang telah menciptakannya dahulu pada kali yang pertama. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia Allah itu amat mengetahui atas segala sesuatu. Malah disebutkan yustadallu ta'ala, Allah telah menunjukkan dalil dan tanda bil bada'ah alal i'adah, bahawa sebelum berlaku penciptaan semula, pengulangan hidup